Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang berbahagia Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang sudi bersama kita di platform Google Meet Gubernur Iman untuk memimpin kita untuk bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah dari kisah-kisah Al-Quran yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim Gubernur Iman yang telah pun menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini, yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu muslimin muslimat yang telah pun mengimarahkan majlis pada pagi ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan usia kita pada pagi ini, dan kita merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapnya atas kemuliaan yang tidak ternilai. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini dan dikurniakan limpahan dan kefahaman ilmu. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi meneruskan kuliah pada pagi ini, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para malaikat memayungi kita berada di halakah ilmu dan mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab, kita terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kesembuhan dan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang Maha menyembuhkan. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Syafakallah syifaan ajilan untuk Syafiqah Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Siti Hadijah binti Muhammad, Fatimah Abdul Karim, Salih Farhan Muhammad Jufri, Nurul Jannah Aziz, Salwa Abdul Wahab, Juminah Masrun, Muhammad Yaakob Masrun, Satina Sanib, Sariyati Sanib, Muzaila Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita Din, Haryati Zainuddin, Hasna Omar, Faizal Ikmar Azami, Sarifah Siti Nur, Syed Mazin, pejuang-pejuang telisemia Jasmine bin Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Zakiyah binti Zohro, Sarina binti Sofiah, Salamiah binti Hamadiyah, Jani binti Jamari, Sadli bin Haji Mukti, Fauziah binti Sudin, Ainur Yusnita binti Muhammad Faik, Maziah Adnan, Cik Muji Cik Noh, Haja Sulimah Sukaimi, Muhammad Amir Syafi'i, Mazura Maktar, Suriah binti Zaid, Jamilah binti Maulan, Bariah Ainul binti Johari, Haji Ishaq binti Haji Osman, Halijah binti Sulaiman, Nur Fahana Yaakob, Haji Hashim binti Zakaria, Haja Sirang Tebari, Haja Masita binti Arsyad, Haji Abdul Wahid Ramin, Salmah binti Haji Abdul Qadir, Rahan binti Ibrahim, Masliza Sa'ad, Indun binti Man Aruf, Jamiah binti Rahmat, Wan Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Haja Ma'itah binti Yid, Faizal Ikmar Azami, Nur Firashah Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa Muhammad Basir, Muhammad bin Mukmin bin Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Hasni Cik Ismail, Muhammad Amin Haji Idris, Nur Akhtar Amin, Haji Ma'un bin Haji Ibad, Muhammad bin Nasiran, dan seluruh nama-nama yang tersenarai sebanyak 227 orang. Jadi kita doakan mudah-mudahan semuanya diberi sifat yang sempurna, dimudahkan segala urusan dan sembuh
seperti sedia kala, insya-Allah. Dan pada para jemaah yang hadir, mungkin pada hari ini juga kita diuji dengan pelbagai penyakit dan pelbagai masalah, dengan asbab berada di halaqah ilmu. Mudah-mudahan kita terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan kita diberikan syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Majlis diteruskan tanpa melengahkan masa, dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Alin Aminin bin Masaleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah dari kisah-kisah Al-Quran. Dengan segala sukacita dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li bihidayatil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah, Dia telah menghidupkan kita, membangunkan kita setelah malam tadi menidurkan kita, dan kepada Allah jua nanti kita akhirnya akan kembali. Kita syukur pagi ni dapat baca Quran, jangan lupa baca. Pagi ni dapat dengar Al-Quran, jangan lupa dengar. Pagi ni dapat mengikuti pengajian, jangan lupa ingat. Dan pada masa yang sama kita juga mendoakan, menda'a li akhihi bi dhahril ghaib, siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya dalam keadaan berjauhan atau saudaranya tidak mengetahui yang dia mendoakan. Yaqulul malakul muwakkal, maka nanti akan ada malaikat yang dihantar khas untuk mendoakan. Amin walaka bimithlin. Ya Allah, perkenankanlah doa hamba-Mu ini. Dan wahai hamba Allah, bagi Engkau juga sebagaimana apa yang Engkau doakan untuk orang lain. Tips nak sihat, doakan orang lain sihat. Tips murah rezeki, doakan orang lain murah rezeki. Tips nak lancar urusan, doakan orang lain agar lancar urusan. Nanti ada malaikat yang mendoakan walaka bimithlin. Untuk kamu juga perkara yang sama. Yang penting doa kebaikanlah, insya-Allah. Jadi saya suka sebenarnya Gema Nur Iman memulakan hari dengan mendoakan orang lain. Itu banyak faedah dia tu, banyak kebaikan dia. Mudah-mudahan yang mendoakan yang ada di platform Gema Nur Iman ini adalah orang-orang yang mendapat doa dari malaikat kepada Allah untuk kita. Sama-sama, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tujuan mendoakan tu jelas. Sandaran dan dalil serta sebabnya pun jelas. Matlamat dan niat jelas. Hanya saja kita nak mengingatkan hati kita supaya masa kita baca Yasin tu baca sungguh-sungguh. Masa kita doa tu doalah sungguh-sungguh. Dan kita ikhlaskan hati kita niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya dijaga ikhlas hatinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti juga dijaga ikhlas hatinya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah. Pagi ni kita akan sama-sama bacakan surah Yasin biniyatis syifa, dengan niat dengan barakah surah Yasin mudah-mudahan orang yang kita doakan diberikan kesembuhan, keafiatan insya-Allah. Termasuk kita, jika ada di kalangan kita yang sedang menghadapi cabaran ujian dalam urusan kesihatan, mudah-mudahan bacaannya diterima oleh Allah, manakala kebaikan daripada bacaan itu menjadi asbab kepada kesembuhan, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang saban waktu, saban minggu, saban bulan memberikan infak, memberikan sumbangan, memberikan kita sebut perbelanjaan ataupun apa saja kepada Gema Nur Iman dalam usaha untuk menyemarakkan majlis ilmu. Dan ajaklah kawan-kawan yang lain yang lebih junior, yang lebih senior, kawan seumur kita untuk sama-sama juga kita menyertai program terutama di bahagian di belahan pagi ni, supaya kita dapat isi masa kita dengan cas-cas bateri rohani yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah.
Semoga Allah terima doa kita insya-Allah. Marilah sama-sama kita membacakan surah Yasin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم
أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر 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 الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين طه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا رب العالمين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami syukur kepadamu ya Allah. Pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini di tahun baru di bulan Muharram, Kau perkenankan dan Kau berikan taufik kepada kami untuk berhimpun bersama membacakan ayat suci Al-Quran. Terima kasih ya Allah. Kau berikan peluang kepada kami untuk mendengar kisah dan juga kebaikan-kebaikan manfaat, cerita dan perkara-perkara yang berguna yang dapat kami pelajari dari Al-Quran. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kemampuan untuk kami untuk bangun, melaksanakan solat fardu subuh, membersihkan diri, beristinja, bersugi dan menjalani ibadah di pagi hari dengan zikir dan munajat. Syukur ya Allah. Kau berikan taufik kepada kami untuk bacakan ayat suci Al-Quran. Syukur ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah amalan kami, ikhlaskanlah hati kami, pasakkanlah tujuan yang benar di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pagi hari
Kami mengingat dan mengenang kepada saudara kami, kenalan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang yang mengasihi kami, di mana sebahagian mereka diuji dengan keadaan kesihatan mereka yang tidak memberangsangkan. Kami mohon kehadratmu ya Allah. Apalah kiranya mereka ini diberikan keafiatan, diberikan kesembuhan, dipermudahkan segala urusan, dikuatkan takwa dan iman, agar hati mereka sentiasa tabah, sabar dan cekal menghadapi ujian dan cabaran. Kepadamu jua ya Allah kami merayu dan meminta apalah kiranya Engkau kembalikan semula kesihatan dan afiat kepada mereka. Semoga mereka dapat memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau sia-siakan kami, jangan Engkau sia-siakan mereka. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami, jangan Engkau biarkan mereka. Ya Allah, janganlah Engkau berpaling dari kami dan janganlah berpaling dari mereka. Pandanglah kami dan pandanglah mereka dengan pandangan rahmat-Mu. Pandanglah kami dan mereka dengan pandangan keberkatan dan kasih sayang-Mu. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan keampunan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, sihatkanlah mereka, sihatkanlah mereka, sihatkanlah mereka. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا الله ربي. Alhamdulillah, nampak gaya semuanya sihat walafiat pagi ni. Nampak Alhamdulillah. gaya semuanya ceria pagi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah Ustaz. Ya Allah, special tu satu tu. Ya Allah, syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Banyaknya nikmat Allah bagi pinjam kat kita. Nak pergi hospital Ustaz. Nak pergi hospital. Allahu Akbar. Mudah-mudahan lancar urusan tu. Amin. Ada pemeriksaan kesihatan, ada yang nak ambil Ya. ubat. Ada Air yang banyak dalam perut Ustaz. baik-baik. Mudah-mudahan diberi sembuh. Masya Allah. Jadi masing-masing ada urusan masing-masing pagi ni. Kita mohon kepada Allah diberikan kelancaran semua sekali ya Allah. Yang menyertai Gema Nur Iman pagi ni, lancarkanlah urusan mereka ya Allah. Berikanlah taufik kepada mereka untuk mereka dapat menyempurnakan tanggungjawab dan tugas masing-masing. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah. Ya Allah, sesungguhnya tiada sebarang kemudahan melainkan sesuatu yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Dan Engkaulah ya Allah menjadikan segala kesulitan dan kepayahan itu bertukar menjadi mudah sekiranya Engkau menghendaki benda itu menjadi mudah bagi kami. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahkanlah, jangan Engkau persulitkan. Yassir umurana. Dan permudahkanlah segala urusan kami. InsyaAllah mudah-mudahan lancar. Ya Allah, pagi-pagi bangun, mandi. Dia tak mandi lagi daripada pagi tadi. Baik, hari ni kita nak tengok sedikit satu tauladan ataupun satu iktibar penting. Kita nak pergi kepada mushaf kita di surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, muka surat, siapa yang ada mushaf buka muka surat 425. Ada mushaf? Ada mushaf Quran kat tangan? Muka surat 425. Ada, Alhamdulillah. Muka surat 425, surahnya Al-Ahzab, ayatnya 53. Ayatnya 53. Sebelum kita pergi jauh dengan ni, saya ada satu buah fikiran. Buah fikirannya berbentuk ialah dalam banyak-banyak mi apa yang tak besar sangat, tak kecil sangat? Misai.
Medium. Medium. Aduh, dapat juga. Dapat juga jawab, ya Allah. Medium. Medium. Dalam banyak mi apa yang tak besar sangat, tak kecil sangat. Medium. Macam mana boleh tahu ni? Ya Allah, Rabbi. Saya dah habis idea dah. Anugerah Allah Ustaz. Anugerah Allah. Pagi-pagi dapat ilham ni jawapan ni. Ya Allah. Tapi yalah, kita bagi teka-teki lawan 250 orang. Memanglah nampak macam menang selalu 250. Padahal yang menang tu kadang-kadang 5 orang je. Yang lagi 245 tu sebenarnya kalah sebenarnya. Cuma Wakil dia Ustaz, wakil hantar wakil seorang dah cukup dah. Satu lagi lawan untuk mata mengantuk. lawan tu mata tu. Itulah cerita dia. Allahu Akbar. Baik. InsyaAllah. Hari ni kita nak tengok sedikit pada satu ayat Al-Quran, ayat 53 surah Al-Ahzab. Tengok tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu. Ayatnya ialah wahai orang-orang yang beriman. La tadkhulu buyutan nabiyyi. Jangan kamu masuk ke dalam rumah-rumah Nabi. Kenapa jangan masuk dalam rumah-rumah Nabi? Tak boleh datang ke rumah Nabi ni. Tak boleh datang ke masuk? Bukan tak boleh datang. Sebelum ni kita dah pernah belajar satu surah dekat surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ni menceritakan tentang akhlak, menceritakan tentang adab, menceritakan tentang etika. Jadi dalam surah yang kita sedang sentuh ni, surah Al-Ahzab ni pun juga ada sedikit menyentuh tentang perihal yang lebih kurang sama. Tapi dulu sebahagian sahabat Nabi ni suka untuk selalu datang ke rumah Nabi SAW. Bila mereka datang, sekiranya betul-betul ada keperluan, tak masalah. Sekiranya betul-betul ada perkara penting yang nak dibincangkan, tak masalah. Tapi kalau dah datang, kemudian menunggu-nunggu peluang untuk masuk dalam rumah Nabi, kemudian bila dah masuk, berbual lama-lama panjang-panjang, kemudian berbual lama-lama panjang-panjang sampai menunggu-nunggu kepada waktu makan. Macam mana tu? Lepas menunggu-nunggu waktu makan, harap-harap nanti Nabi akan sediakan makanan. Nampak tadi tu ayatnya, ayat 53. Jadi bila keadaan tu berlaku, kita lah kalau ada orang datang rumah kita, dia selalu datang. Lepas tu dia selalu datang, dia tunggu-tunggu kat depan rumah tu, kira-kira tunggu sampai kita jemput dia masuk lah. Lepas kita jemput dia masuk ni, macam-macam dia ceritalah. Satu cerita. Dia punya cerita panjang dia tu sampai ke tengah hari. Dengan keadaan dia mengharaplah kita sampai masak tengah hari lah untuk dia. Contoh. Kemudian bila dah sampai ke situ, dia lepas dah makan tu, dia tunggu lagi. Lepas dah makan tu, satu cawan ke satu cawan. Lepas tu satu cawan. Lepas tu dia tunggu lagi. Perkara tu untuk kita, memang dia tetamu. Memang kita nak melayan tetamu. Tapi soalannya ialah, perkara tu memberatkan tak? Dari segi kita tuan rumah, kita memikirkan perlu melayan tetamu. Itu dari segi kita. Dari segi kita sebagai tetamu, kena fikirkan terbalik pula. Kena fikirkan bahawa kita jangan sesekali memberatkan tuan rumah. Kalau kita bertamu lah. Itu cara dia. Ada orang tak? Bila dia jadi tetamu, dia fikir tuan rumah sepatutnya melayan dia. Dia fikir apa yang patut orang buat kepada dia. Kemudian bila dia jadi tuan rumah, pada dia tetamu janganlah menyusahkan tuan rumah. Dia fikir orang pula jangan menyusahkan dia. Salah, tak tepat tu. Bukan tak tepat. Kaedahnya tak tepat. Cara fikirnya tak tepat. Tak tepat. Yang tepat ialah kita kalau jadi tamu,
kita fikirkan macam mana cara untuk meringankan keadaan tuan rumah. Maknanya sekadar perlu, waktunya jangan panjang. Kalau boleh jangan datang pada waktu-waktu yang kurang sesuai. Bila datang beritahu dulu. Macam itulah. Perkara yang kita ambil berat. Kalau kita di pihak tetamu. Kalau kita di pihak tuan rumah, kita beri layanan yang paling baik. Kita berikan supaya orang yang datang rumah kita tu menyenangi dengan layanan kita. Pada masa yang sama kita letak prasangka baik tetamu datang tu bersamanya sekali ada rahmat Allah. Dan bila dia balik tu membawa perkara-perkara yang tidak baik juga keluar daripada rumah kita. Itu apa yang kita fikir ketika kita menjadi tuan rumah. Tapi kan tak semua perkara-perkara tersebut dapat difaham. Jadi ada sebahagian orang dia belum faham. Dia tak mampu untuk faham. Jadi oleh kerana itu dia datang rumah Rasulullah. Datang rumah Nabi suka lama-lama. Datang rumah Nabi suka panjang-panjang berbual. Datang rumah Nabi suka menunggu-nunggu sampai waktu makan penting, makan berat dihidangkan. Jadi perbuatan mereka tu apabila mereka lakukan kepada Nabi, mereka menunggu-nunggu. Lepas ni Nabi nak cerita apa? Lepas ni ada tak hadis yang lain yang nakkan Nabi sampaikan? Ataupun ada tak perkara-perkara wasiat ke, pesanan ke, nasihat? Menunggu lagi. Sampai bila dia penunggu lama-lama, Rasulullah nak buat apa-apa pun jadi terganggu ataupun tersekat, terbatas, macam itulah. Bila nak buat begitu, Rasulullah ni kalau ada orang yang bukan orang jahat, orang yang menyebabkan Nabi tak selesa atau menyebabkan Nabi agak susah, agak berat atau agak payah atau agak apa, Rasulullah memang biasanya diam. Nabi biasanya apa? Diam saja, terima saja, sabar saja. Itu biasanya Rasulullah. Kalau untuk diri biasanya dia tak respon. Biasanya dia terima, dia sabar. Namun apa yang Nabi alami ini kan Allah mengetahui. Maka datanglah pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makhluk yang paling dikasihi oleh Allah, makhluk yang paling afdal. Makhluk Rasulullah tu makhluk. Jangan pula apa sekarang ni orang macam-macam. Dia kata Nabi Muhammad tu adalah Allah. Allah adalah Nabi Muhammad. Lebih kurang macam itulah. Jangan. Nabi Muhammad itu makhluk. Dia adalah ciptaan Allah. Nabi Muhammad bukan Allah. Allah bukan Nabi Muhammad. Allah Tuhan. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad bukan anak Allah. Nabi Muhammad bukan keluarga Allah. Maha suci Allah daripada memiliki keluarga. Maha suci Allah daripada memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat, tidak memerlukan apa-apa. Termasuk anak, termasuk isteri, termasuk kawan, termasuk peneman, termasuk tentera, termasuk menteri, termasuk apa saja Allah tidak memerlukannya. Allah Maha sempurna. Kita memaksudkan Rasulullah itu kekasih Allah, bukan teman hidup. Rasulullah itu kekasih Allah, bukan makwa. Rasulullah itu kekasih Allah, bukan isteri yang kita maksudkan. Bila saya sebut Nabi itu adalah Habibullah, kekasih Allah, maknanya ialah orang makhluk yang paling dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Oleh itu kita sebut kekasih Allah. Bukan kekasih Allah tu dengan makna macam hidup lelaki perempuan berpasangan. Bukan. Atau hidup lelaki perempuan suami isteri membentuk keluarga. Bukan. Maksud kekasih Allah ialah apa? Seorang makhluk dan satu makhluk dan ciptaan Allah, Nabi Muhammad, manusia insan pilihan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kasih kepada makhluk itu dengan sebenar-benarnya, maka kita sebut dengan gelaran Nabi itu adalah kekasih Allah.
Jadi bila ada orang melakukan sesuatu yang mengguris, mencalar, mencuit hati baginda Nabi, maka datanglah pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila? Ini pada ayat 53 yang sedang kita bincangkan. Jom kita tengok apa ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita tengok pada ayatnya. La tadkhulu buyutan nabiy. Jangan kamu masuk ke dalam rumah-rumah Nabi illa melainkan kecuali illa an yu'zana lakum, kecuali sekiranya diizinkan untuk kamu. Kecuali jika kamu diizinkan. Diizinkan untuk apa? Ila ta'amin. Kerana memang kamu diizinkan dengan catatan dijemput untuk menikmati juadah makanan di rumah Nabi SAW. Kalau memang Nabi ajak, contohlah Nabi ajak makan sarapan ke, tengah hari ke, bukan nama dia sarapan, bukan makan di tengah hari, tapi maknanya ajak kepada sesuatu jamuan tertentu ke apa ke, maka datanglah ke rumah Nabi SAW. Cuma bila datang pula dah dijemput, diajak oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi dengan catatan ghayra nadhirina inah, tanpa menunggu waktu masaknya makanan. Jadi datang, kalau memang ada makanan, Nabi memang jemput makan, datang. Tapi jangan datang dalam keadaan berlama-lama sampai menunggu kepada Nabi kena pergi masak, Nabi kena siap, Nabi kena buat tu. Jangan sampai melakukan yang benda macam tu lah. Itu istilahnya apa? Menyukarkan. Itu istilah dia apa? Menyukarkan. Sengaja, dengan sengaja. Rasulullah memang melayan. Rasulullah memang beri layanan kepada tamu. Dari sudut Rasulullah langsung tak ada apa-apa masalah. Tapi bila perbuatan tersebut berlanjutan, berpanjangan, tanpa ada memikirkan keadaan Nabi, jawapannya bukan pada Nabi yang sukar untuk memberi layanan, bukan. Tapi pada orang untuk cara berfikir dengan baik. Dekat sini banyak pengajaran yang kita dapat belajar bahawa kita walaupun kita tahu satu sudut perkara, kita kena lihat dari sudut bukan bagaimana hak kita mesti dipenuhi. Tetapi Islam mengajar kita supaya kita berfikir bagaimana hak orang lain dapat kita sempurnakan. Contoh, orang hidup dalam kerukunan rumah tangga. Tanggungjawab suami isteri, contoh, tanggungjawab suami ada 15. Contoh saja, ni nombor tu contoh saja sebut. Tanggungjawab isteri ada 15. Memang betul tanggungjawab suami ada 15, tanggungjawab isteri ada 15. Dalam memahami tanggungjawab itu, ada perkara kedua yang kena dipertimbangkan, iaitu cara berfikir. Cara berfikir ialah seorang isteri dia kena fikir apa tugas 15 yang perlu dia buat pada suami. Tanpa dia perlu fikir dulu apa yang suami dia perlu buat kepada dia. Dia kena fikir dulu apa yang patut dia buat kepada suami. Walaupun dia tahu ada 15 tugas dia dan suami pun dia tahu, isteri pun tahu suami ada 15 tugas. Dua-dua saling tahu. Yang isteri tahu tugas suami 15, tugas dia 15. Yang suami pun tahu tugas dia 15, tugas isteri 15. Itu dari segi ilmu pengetahuan. Dari segi sikap dan cara berfikir ialah isteri kena fikir dulu apa 15 perkara yang patut dia buat. Bukan apa 15 perkara yang patut suami dia buat kepada dia. Itu perkara yang mesti ada dalam fikiran seorang isteri. Perkara yang mesti ada juga dalam fikiran seorang suami ialah bukan dia fikir dulu apa 15 perkara yang isteri patut buat pada dia. Bukan. Memang betul ada 15 tu. Tentang betul, ya. Tapi cara berfikir dan sikap sudut yang berbeza. Iaitu dia kena fikir dulu apa 15 perkara yang perlu dia buat kepada isteri dulu.
Jadi dari satu sudut faktanya, dari satu sudut ialah sikap dan cara berfikir. Itu contoh satu. Okey, baik. Contoh kedua, tentang fakta dan cara berfikir, ya. Baik. Perkara kedua, contohnya, kalau sesuatu musibah berlaku, ada 3 kemungkinan besar di sebalik musibah. Ada 3 kemungkinan besar di sebalik musibah. 3 kemungkinan. Yang pertama, bila musibah berlaku, mungkin saja itu adalah kafarah dosa. Penghapus kepada dosa-dosa kita. Pertama, musibah je mungkin menghapus dosa. Yang kedua, mungkin saja dia bukan menghapus dosa, tapi adalah untuk meningkatkan darjat, meningkatkan iman, meningkatkan kedudukan, meningkatkan pangkat. Tapi bukan menghapus dosa. Mungkin yang kedua. Yang ketiga, mungkin saja satu musibah itu untuk diberikan ganjaran berganda tapi di akhirat. Maknanya musibah sepanjang hidup, sakit sepanjang hidup, terlantar sepanjang hidup, dihalau sepanjang hidup, berlaku huru-hara perang sepanjang hidup. Rupanya nak diberikan ganjaran selepas mati, pada hari akhirat, selepas kematian. Jadi ada 3 kemungkinan. Baik, itu kan faktanya. Tetapi dari segi cara berfikir dan sikap macam mana pula? Berbeza sikit. Iaitu apa? Sekiranya musibah terkena kepada kita. Cara dan sikap kita ialah kita kena fikir nombor 1 dulu, kemudian nombor 2, kemudian nombor 3. Iaitu apa? Kita kena muhasabah. Mungkin musibah ni kafarah dosa-dosa aku. Kita fikir nombor 1 dulu. Dan mudah-mudahan dia meningkatkan iman dan darjat aku. Dan mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang besar dan berganda dan baik nanti pada hari akhirat. Tapi kena fikir nombor 1 dulu. Itu cara sikap. Baik. Tapi berbeza kalau kita tengok musibah terkena orang. Musibah terkena kepada orang lain. Ketika musibah terkena orang lain, kita kena fikir nombor 2 dulu. Ini musibah terkena kepada dia ni, mungkin saja Allah nak angkat darjat dia, Allah nak tinggikan iman dia. Kena fikir nombor 2 dulu. Kemudian fikir nombor 3. Mungkin Allah nak berikan ganjaran yang besar kepada dia nanti di akhirat. Yang ketiga, baru kita mungkin juga mudah-mudahan ia menjadi kafarah juga kepada dosa-dosa sekiranya ada orang tu melakukan dosa. Jangan macam kita, bila musibah terkena kat orang, itu memang kafarah dosa dia. Itu memang kafarah. Kan beza. Faktanya memang 3 perkara tadi. Tapi dari soal cara berfikir dan sikap, soal berbeza. Faktanya ialah lelaki, semua suami ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab. Tapi sikap dan cara berfikir, dia ada aturan dia, ada dia punya susunan dia. Sama juga macam yang kita sebut dalam ayat ni. Memang tetamu, tuan rumah kena melayan tetamu. Dan memang tetamu juga mesti menghormati tuan rumah. Tapi yang nak diajarkan ini bukan semata-mata aturan, tapi sikap dan cara berfikir. Memang memang seorang tamu, tuan rumah tu perlu melayani tamu. Dan Rasulullah memang melayani tetamu. Tak ada masalah tentang itu. Cuma orang yang datang kan belum ada ilmu sepenuhnya dalam proses ditarbiyah, ditakdib, diajar oleh Nabi. Maka dalam hal ini diajarkan tentang bagaimana bersikap dan bagaimana menyusun pola fikir. Jadi wahai orang beriman, jangan kamu masuk ke rumah-rumah Nabi melainkan kalau diizinkan, diajak, diundang kamu untuk makan. Ila ta'am, ada disediakan makan. Kemudian ghaira nadhirina inah, tanpa kamu menunggu-nunggu, menanti-nanti penyediaan makanan. Jadi kalau tak ada, bukan tunggu sampai waktu makan. Walakin, akan tetapi, idza du'itum, akan tetapi sekiranya kamu dijemput, dipanggil,
dijemput, dipanggil, diajak, fadkhulu. Maka masuklah ke dalam rumah Nabi SAW kerana memang Nabi yang ajak. Kemudian faidha ta'imtum, diajak ada makanan, faidha ta'imtum, maka apabila kamu telah selesai makan, fantashiru. Bila dah selesai makan, maka keluarlah kamu, bertebaran. Bertebaran tu maknanya bersurailah kamu. Wala musta'nisina li hadis. Jangan sampai kamu memanjang-manjang, istiqnas. Jangan kamu memanjang-manjangkan lagi sembang dan perbualan. Lepas tanya bab ni, tanya bab tu. Lepas sembang bab ni, sembang bab tu. Lepas dia panjang. Rasulullah banyak tak urusan yang lain nak dibuat ni? Baginda banyak tak urusan lain nak dibuat ni? Banyak. Dekat ayat ini mengajarkan kita supaya menta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan Nabi itu pada tempat yang terbaik dalam urusan penghormatan dan juga pemuliaan. Tetapi dalam kita meletakkan penghormatan, dia dibatasi dengan ilmu dan kefahaman. Tak boleh kita letakkan penghormatan ikut perasaan dan rasa kita semata-mata, tak boleh. Contoh yang baru-baru ni viral kan. Ada viral dia kata apa? Rasulullah tu special kerana Nabi itu tidak berjantina. Pening. Dia kata Rasulullah tu amat istimewa dan Rasulullah itu tidak berjantina, bukan lelaki, bukan perempuan. Allah, pening kepala. Itu bukan istimewa. Itu bukan istimewa. Itu bukan istimewa. Itu namanya satu perkara yang tak betul, tak tepat. Macam mana boleh cakap Rasulullah itu tidak berjantina? Nabi, dia adalah manusia biasa yang amat luar biasa. Dia bukan manusia biasa yang biasa-biasa. Kita manusia biasa, biasa-biasa. Rasulullah manusia biasa tapi amat luar biasa. Kita nak cerita Nabi tu special boleh. Tapi kan tak boleh mereka-reka kan. Kita nak cerita Nabi ni memang insan sangat sempurna. Boleh. Tapi kan tak boleh nak mencipta-cipta apa-apa yang bukan sifat Nabi kan. Tak boleh. Jadi apa adanya tentang istimewa Rasulullah memang kita kena ceritakan. Rasulullah tu istimewanya, contoh Nabi ada khususiat. Sebelum ni kita pernah cerita. Yang mana lalat tidak menghinggap. Itu memang faktanya. Rasulullah sepanjang hidup tidak pernah menguap, sangap, menguap. Itu memang ada riwayatnya. Rasulullah itu kalau perkara-perkara kotor yang ada pada tubuh, yang pada tubuh orang lain dikira kotor, untuk Rasulullah sebahagian mazhab mengatakan tidak kotor. Seperti hingus, seperti kahak, seperti air kencing darah, peluh dan sebagainya. Itu ada ceritanya, ada riwayatnya untuk kita kata specialnya Nabi tu. Kemudian untuk kita katakan bahawa Nabi ni peluhnya wangi. Rasulullah ni kalau dia masuk ke dalam rumah, sesuatu tempat yang gelap boleh menjadi terang. Nabi SAW dikatakan bahawa baginda Nabi ni kalau kalau orang melihat kepada dia, orang akan rasa sejuk mata memandang, sejuk hati yang menanggung. Ada sebahagian sahabat Nabi ni kalau dia ada masalah kusut ke apa ke, dia suka tengok Rasulullah. Bila tengok Rasulullah, dia rasa lega. Itu memang ada riwayatnya. Rasulullah ni dia punya kulit dia sangat halus dan sangat lembut. Kata Anas bin Malik, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah. Aku tak pernah dalam hidup aku pegang mana-mana jenis model sutra, mana-mana jenis kelas sutra yang mana lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah. Sebab dia yang selalu dapat salam Nabi. Jadi itu special yang memang betul-betul special, bukan dicipta-cipta di reka-reka buat-buat gitu, tak. Kalau macam tu taklah. Rasulullah tu kalau dia memandang kepada orang,
Specialnya Rasulullah tu dia akan memandang kepada semua orang sehingga semua orang merasakan yang Nabi memandang dia. Itu special. Macam mana boleh ada kelebihan macam tu? Orang ramai tapi semua orang merasakan Nabi memandang dia. Macam mana keadaan tu berlaku? Maknanya special. Special. Special yang istimewa yang macam tu bolehlah kita cerita. Tapi janganlah istimewa yang bukan pun sebenarnya istimewa. Malahan benda tu salah. Dikatakan apa? Rasulullah tu tak ada jantina. Bukan lelaki, bukan perempuan. Jangan. Rasulullah dan Nabi-Nabi yang lain, Rasul yang lain adalah apa? Lelaki. Jantinanya apa? Lelaki. Macam mana Ustaz tahu semua lelaki? Kan ada ayat Quran. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Tidaklah kami utuskan rasul-rasul sebelum engkau, termasuk engkau wahai Muhammad, melainkan mereka itu adalah rijalan. Mereka itu adalah berjantina lelaki, nuhi ilaihim, yang mana kami, yakni Allah mewahyukan kepada mereka. Jadi saya sebutlah bahawa para nabi dan para rasul tu jantinanya lelaki, sesuai dengan peranan dia berdakwah ke sana ke sini, sesuai dengan peranan dia memimpin dan berada di hadapan dalam urusan berjemaah ataupun urusan yang melibatkan kepada kelompok berkumpul. Jadi macam itulah. Baik Jadi jangan tunggu lama-lama kat rumah Nabi ni menyakiti Rasulullah. Bukan menyakiti itu menyakitkan hati, bukan, menyukarkan. Inna zalikum, yang demikian itu, kana yu'zin nabiyya, itu perkara itu akan menyukarkan, menyakiti Rasulullah. Fayastahyi minkum, sedangkan Rasulullah tu merasa segan dengan kamu. Segan tu Nabi segan nak cakap, saya sebenarnya nak buat ni, awak kalau lama-lama dekat rumah saya, payahlah saya nak buat, semua benda saya tak boleh buat. Nabi memang tak cakap lah. Sebab benda yang berkaitan dengan kepentingan dan keperluan diri, Rasulullah biasanya letak paling belakang sekali. Kecuali kalau benda itu melibatkan kepentingan keperluan agama, itu Rasulullah letak paling depan sekali. Jadi Rasulullah merasa segan. Fayastahyi minkum. Rasulullah rasa malulah kalau dia nak menjemput kamu balik ke apa ke. Malulah dia. Tetapi oleh kerana pembelaan datangnya daripada Allah, wallahu la yastahyi minal haqq, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak malu. Tidak malu tu bukan maknanya Allah tak malu, bukan. Allah tidak menjadi sesuatu keberatan dan kesukaran bagi Allah untuk menerangkan kebenaran. Itu maksud dia. Jadi kalau mana yang benar? Yang benar ialah sikap kamu kena dibetulkan. Yang benar yang itu. Maka Allah turunkan ayat. Turunkan ayat. Dan kemudian kalau datang ke rumah Nabi, maka kalau kita ada berurusan dengan isteri Nabi SAW, jadi maknanya nak hantar barang, nak ambil barang, nak pergi buat urusan, nak pindahkan, nak apa semua, maka disuruh supaya berurusan dengan isteri Nabi itu di balik tabir. Wa idza sa'altumuhunna, apabila kamu ada meminta apa-apa satu keperluan daripada isteri Nabi SAW, maka fas'aluhunna, maka mintalah, dapatkanlah barang-barang keperluan, ambil barang ke, pindahkan barang ke, Nabi minta supaya hantarkan barang ke apa ke, maka mintalah daripada isteri Nabi itu min wara'i hijab, di sebalik tabir. Kenapa di sebalik tabir? Kerana dulu pernah berlaku orang biasa berurusan harian, datang Rasulullah minta hantarkan ni, yang dia datang sini, kemudian hantarkan barang, ambilkan barang daripada rumah sini. Rasulullah pun memiliki beberapa rumah. Jadi ada sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya orang yang berurusan dengan Tuan dan berurusan dengan keluarga Tuan, isteri dan anak-anak Tuan, sebahagiannya orangnya baik-baik dan sebahagiannya orangnya mungkin di dalam hatinya ada penyakit, ada urusan, ada perkara tak elok, ada benda yang dia hasratkan yang lain daripada tujuan asal. Jadi daripada situ turunlah ayat, kalau nak berurusan dengan isteri Nabi, berurusan di balik tabir. Zalikum,
yang demikian aturan itu al-taharu liqulubikum, itu akan menjadi sesuatu yang lebih bersih, lebih terjaga, lebih bersih, lebih suci, lebih terjaga untuk hati kamu, yakni orang-orang yang datang ke rumah Nabi, dan hati mereka. Hati mereka ni merujuk kepada isteri Nabi SAW. Jadi dijaga kedua-duanya, hati, perasaan, supaya mereka jangan pula nanti berurusan ke rumah Nabi apa semua jadi perkara-perkara yang tak elok pula. Jangan. Jadi Allah nak jaga pemeliharaan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi dan ahli keluarga Nabi serta sahabat Nabi. Kerana syaitan memang menunggu-nunggu peluang kan? Syaitan menunggu-nunggu peluang untuk merosakkan hati orang Islam. Baik, kemudian kalau sekiranya tidak dibuat, perkara itu mungkin saja akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diingatkan lagi, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Maka tidaklah boleh dan tidaklah patut kamu itu melakukan sesuatu perkara yang boleh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyakiti Rasulullah. Dan tidak boleh juga kamu menikahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan kamu juga tidak boleh menikahi isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan Nabi nanti. Daripada sini dah diangkat darjat isteri-isteri Nabi. Mana-mana wanita itu setelah dia berkahwin dengan Rasulullah, maka setelah itu dia tidak boleh berkahwin dengan sesiapa pun selepas daripada Nabi SAW. Apa gelaran kepada isteri-isteri Nabi? Ummul Mukminin. Apa gelaran kepada isteri-isteri Nabi? Ummul Mukminin. Ummul Mukminin maknanya apa? Ibu kepada orang-orang beriman. Maknanya Aisyah radhiyallahu anha, ibu saya. Khadijah radhiyallahu anha, ibu saya. Sayyidatina Hafsah, ibu saya. Kalau dah diangkat darjat menjadi ibu, apa maksud dia? Dengan maksud, saya tidak boleh, para sahabat tidak boleh berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah sepeninggalan bila wafatnya Nabi SAW. Terus tak boleh kahwin. Apa hikmahnya? Hikmahnya kerana mereka telah pun berkahwin dengan satu orang lelaki yang terbaik, yang tidak ada galang gantinya dunia dan akhirat. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah supaya mereka membesarkan rasa syukur mereka kepada Allah kerana mereka berpeluang untuk menjadi isteri Sayyidil Awwalina wal Akhirin Rasulullah. Apa hikmahnya? Supaya Allah angkat darjat wanita yang menjadi isteri Nabi kepada satu pangkat dan kelebihan yang tidak diberi kepada mana-mana wanita. Khas. Diberikan dua gandaan kebaikan. Diberi gandaan. Tetapi bukan bermaksud bila dia dah menjadi ibu kepada orang-orang yang beriman, maknanya sahabat Nabi lepas Nabi wafat, mereka boleh bersalaman dengan isteri Nabi. Bukan itu maksud dia. Atau mereka boleh duduk serumah dengan isteri Nabi sebab dah jadi mak kita. Bukan itu, bukan yang itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan itu ialah menjadi ibu kepada orang beriman kerana larangan untuk berkahwin dengan mereka selepas daripada Rasulullah SAW. Bukan boleh berkhalwat. Khalwat tu maknanya bersunyi-sunyian ataupun berberduaan. Kalau kita dengan mak kita duduk satu rumah, saya dengan mak saya duduk satu rumah kan tak masalah, mak saya. Kalau saya bersalaman dengan mak saya kan tak masalah kerana dia memang mak saya. Tapi dalam urusan ini, mak kepada orang beriman dari satu sudut, iaitu tidak boleh menikahi mereka. Tapi bukan bermakna boleh duduk serumah dengan mereka, bukan. Bukan bermakna boleh sewenang-wenang bermusafir dengan mereka, bukan itu maksud dia. Dan juga bukan bermakna boleh bersalaman, bersentuhan kerana dah jadi pangkat mak kepada kita. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini semua dalam ayat 53 ni nak menjaga darjat
kedudukan, kemuliaan, kehormatan Nabi SAW. Dari Allah diturunkan ayat ini sebagai wahyu dalam surah Al-Ahzab sebagai pembelaan yang besar kepada Nabi. Bayangkan apa yang Nabi tak pernah cakap dengan mulut dia. Kebimbangan dia tentang orang datang rumah berurusan dengan isteri dia. Allah jagakan isterinya daripada gangguan ataupun godaan orang-orang yang tak elok. Malah bukan ketika Nabi hidup, setelah Nabi wafat, ada aturan khas. Mereka itu akan dijadikan sebagai orang yang teristimewa setelah berkahwin dengan Nabi dan tidak berkahwin dengan orang lain. Dan kemudian orang yang datang ke rumah pula diberikan tentang pengetahuan betapa macam mana cara datang ke rumah Rasulullah yang mesti mereka lakukan. Dan mereka bukan kena fikir apa yang mereka nak dapat. Nak dapat hadis lah, nak dapat seronok lah duduk dengan Nabi lama-lama. Bukan kena fikir apa yang kamu nak dapat. Kamu kena fikir apa yang akan dihadapi oleh Nabi SAW untuk mengatur sikap. Kalau dibuat, kalau dilanggar, maka diingatkan, inna dzalikum kana indallahi azima. Yang sesungguhnya yang demikian itu kalau dibuat, maknanya kalau menyakiti Rasulullah, kalau mengganggu isteri Nabi, kalau duduk lama-lama kat rumah sampai menunggu-nunggu makan dihidangkan, kalau datang sampai memanjang-manjangkan perbualan, menyakiti Nabi, inna zalikum, yang demikian itu kana indallah, adalah ia di sisi Allah adalah besar, amat besar dosanya. Maka di sini datang pembelaan Allah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah sedikit hikmah cara berfikir antara fakta dan pola fikir. Saya beritahukan contoh tadi, dia punya analogi dia suami dan isteri. Analogi yang saya beritahu tentang musibah, faktanya ada. Tetapi kalau musibah terkena orang, macam mana sikap kita? Musibah terkena kita, macam mana sikap dan pola fikir kita? Semua itu kita ambil pengajaran hikmahnya daripada ayat 53 surah Al-Ahzab. Mudah-mudahan kita yang ada pada hari ini beraktiviti, tekad dalam diri kita, sebanyak mungkin selama mana aku boleh mempermudahkan urusan orang, aku akan bantu mempermudahkan urusan orang. Tapi bukan mengharap orang mempermudahkan urusan kita. Tunaikan hak, kurangkan terlalu meminta-minta dan menuntut hak. InsyaAllah hati kita lebih bahagia insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan dan kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, kuliah kita berakhir dengan sempurna. Amin Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh, sebab kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini, kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit dan pelbagai masalah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya insya-Allah. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini daripada surah Al-Ahzab. Mudah-mudahan memberi manfaat, jadikan panduan hidup, ibrah dalam kita mengharungi perjalanan hidup. Mudah-mudahan itu tentang sikap dan cara berfikir kita. Mudah-mudahan kita dapat mengharungi perjalanan hidup kita dengan sempurna menuju ke syurga Allah insya-Allah. Seperti biasa kita juga ingin mewar-warkan program infak buku biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jahari, iaitu pihak Gema Nur Iman dan Ustaz, iaitu infak sebuah buku berharga RM40, buku yang digunakan oleh Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli yang kita akan infak dan buku-buku itu, kitab-kitab itu akan disalurkan ke Masjid Surau di pusat pengajian yang mana mengikuti kuliah bersama Al-Fadil Ustaz Rusdi. Jadi rebutlah peluang pada bulan Muharram, terutama pada 10 hari terawal ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita insya-Allah. Dan juga sana hilwah barakallah fi umrik kepada Puan Azrina Abu Bakar, AJK Gema Iman, dan juga para jemaah yang menyambut
hari jadi pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah kurniakan umur panjang yang barakah, bertambah iman, cemerlang dunia dan akhirat insya-Allah. Dan kuliah kita seterusnya pada pukul 8.15, bentar saja lagi kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari, penulis buku kitab biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan bersama dengan kuliah beliau pada pukul 8.15 kepada para jemaah yang ada urusan. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita walaupun kita berada di pelbagai lokasi di seluruh negara ataupun di mana tempat kita berada insya-Allah. Sebagai penutup kuliah sekali lagi dengan segala bangga dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.